Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat review. Kita akan buat unboxing dan review kamera Mi 360 home security camera. Actually sebenarnya saya dah pakai kamera ni lama dah. Saya pakai kat rumah kali sebelum ni dah hampir setahun lah. Sebelum ni saya pakai juga Mi tapi China punya, tak boleh rotate. Tapi kali ni saya dah tukar ke Mi 360 yang boleh rotate ya, sama macam ni lah. So yang saya dah pasang sebelum ni adalah di ruang tamu dan di bahagian posh. Tapi sekarang saya beli untuk pasang satu di dapur dan lagi satu saya still memikirkan nak letak di mana lah. Okay. Harga kamera ni adalah sekitar 130 hingga 160 lah, tengok anda dapat beli dengan harga berapa. Dan pastikan juga sekiranya anda membeli kamera ni, pastikan dia adalah Mi Malaysia bukan Mi China. Kalau Mi Malaysia biasanya dia ada lambang macam ni, MC. So ini adalah Mi Malaysia. Yang ini diedarkan oleh Era International Network Sdn Bhd. So yang kebanyakan yang jual kat online adalah Mi China. Mi China selalunya harga lebih murah daripada Mi yang Malaysia. Tapi masalah dia adalah satu, sekiranya anda beli Mi China, bahasa untuk setup adalah dalam bahasa China, tak ada bahasa selain daripada China. Dan juga dia akan ada selalu masalah dengan update setiap kali anda update version baru, bila dia detect kita punya location bukan berada di mainland China, jadi automatic dia akan kacau firmware tu lah. Jadi kita kena selalu reinstall, jadi agak menyusahkan lah. So kalau you beli Mi Malaysia, so sepatutnya tak ada masalah dengan benda ni lah. Ok, ni adalah Mi Home Security 360 degrees 180p mana resolution kamera ni adalah Full HD maksimum. 360 darjah tu bukan dia punya view angle. 360 darjah adalah kamera ni ada motor dan dia boleh rotate ke 360 darjah. Ok, kemudian kita tengok lagi apa spesifikasi. Kamera ni juga boleh digunakan sebagai two-way communication. Maknanya kalau kita letak di hadapan, kita boleh bercakap ada mikrofon, ada speaker pada kamera ni. Kemudian dia punya codec adalah H.2.65 dan dia punya playback juga boleh multi speed. Dia juga ada night vision boleh pandangan malam. Okay, ini adalah dia punya setting. Power supply dia guna 5V micro USB sama macam kita punya handphone Android. Kemudian dia punya berat lebih kurang dalam 310 gram. Dia punya lens angle adalah 110 darjah, agak wide lah Kemudian lagi apa, dia boleh support sampai 64GB memory card. 16GB pun dah boleh dah sebenarnya. Kemudian kalau compatible device dia Android 4.4 dan iOS 9 ke atas. So lagi apa, Full HD, infrared, night vision boleh pakai. So selain daripada itu juga, sekiranya anda menggunakan Google Assistant dan Alexa, kamera ni juga support okay. Kamera ni saya beli pada harga 129 masa itu ada offer dekat Carnival Merdeka jadi dapat harga murah lah. So kita buat unboxing, kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni. Sebenarnya video ni sebelum ni saya tak buat, saya dah main dengan kamera ni lama dah ada kamera ni, tapi yang ni yang kebetulan yang baru lah. Ok, ok, dalam tu ada kamera yang kita nak review tu. Kemudian dalam ni ada dalam ni ada dia punya mounting
Yang ini mounting ni memang dibekalkan dengan semua kamera ni. Penting barang ni. Kemudian ada USB, micro USB, wire yang panjang. Kemudian instruction book lah Warranty untuk kamera ni setahun. Okey, itu saja. Dia tak ada datang dengan power adapter Power adapter tak ada, kita kena cari sendiri power adapter. Ini adalah bentuk kamera ini ini bentuk kamera ni. Ada lambang Mi dekat sini. Kemudian yang belakangnya ada speaker speaker. Ini adalah point USB untuk power, dan ini adalah reset button kalau kita perlu reset lah kamera ni. Kemudian dia punya micro USB. Micro USB dia terletak di sini di bawah ni. So dia support macam yang kita beritahu tadi lah, sampai maksimum 64 GB micro SD. Ini untuk kita simpan sebagai storage untuk kamera ni lah. Maknanya dia boleh rakam dan simpan berapa lama tu mengikut dia punya capacity Macam saya kebanyakan guna 16 GB. 16 GB ni dia boleh simpan lebih kurang dalam, kalau kita buat continuous 3 hari 3 hari footage. Kalau kita buat hanya rakam bila ada pergerakan tu, mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. So kalau lagi besar memory card tu, lagi besar lah dia punya, lagi lama dia boleh simpan data tu, dan data tu akan looping loop dan loop. Okay, so kamera position ni kita just boleh letak macam ni saja, atau position dia macam ni. So dua position dia tak boleh letak macam ni dekat dinding, tak boleh. Sama ada macam ni atau macam ni. So yang ni mount ni kita guna untuk lekat lah. Bila kita perlu set up, kita turunkan, pisahkan dia. So sangat senang sebenarnya kamera ni. Baik, so sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita nak pairing kita punya handphone dengan kamera ni. Cantik kamera macam robot. Ok, untuk kita set up kamera ni, first kita kena power up dia lah. So ini adalah wire micro USB yang dibekalkan. Wire ni lebih kurang 1,5 meter, 1,5 meter. So agak panjang. Tapi power adapter ni tak datang sekali Yang ni kita pakai memang yang kita punya lah. Ok, power tadi bila kita dah connect dengan power outlet, kita pasangkan ke belakang ni belakang ke ni, dan kamera akan on lah. Tunggu sekejap, dia akan bercakap-cakap. Kalau anda lihat kat sini, kamera ni dia cakap bahasa Inggeris kan. Kalau anda beli version China, kamera ni akan bercakap dalam China punya version Jadi ok, kita perlu ajarkan kamera ni supaya dia boleh tahu kita punya wifi wifi rumah. Ok, lagi satu, sekiranya anda tak ada wifi yang kuat, jadi akan masalah lah untuk anda view kamera ni daripada jauh. Tapi sekiranya anda ada wifi yang bagus, then sepatutnya tak ada masalah. Memang cantik, memang laju lah. Anda juga boleh bawa pakai 4G punya toggle tu, tapi dia punya connection kurang cantik lah. Ok, yang pertama sekali anda perlu lakukan, anda perlu install apps yang ni Mi Home Mi Home apps yang ni. Ok, kemudian apabila anda dah install Mi Home ni, anda klik dan buka. Ok, dekat sini macam di sini saya dah ada beberapa kamera lah yang connect dengan handphone ni. Tapi saya nak masukkan device baru. Cara dia, new device found. Wow, dia detect kita punya ni. Tapi okay, kita tekan. Kemudian kita
cari. Ini adalah alat-alat yang boleh connect dengan apps ni lah. So yang ini adalah kamera kita, ya, Mi Home 360. Okey, kita klik yang tu. Kemudian kalau katakan dia tak keluar prompt macam ni, yang kita perlu reset lah. Tekan reset, tapi sebabkan yang ini kita dah memang dah ready untuk connection, just kita tekan, kita dengar dia punya suara tadi, kemudian tekan next. Okey, so yang ini router yang memang dah connect dengan kita. Kalau tak ada connect lagi, kita tekan connect to another router. So kita tekan next lah, sebab kita dah buat connection. Kemudian dia akan keluar QR code macam ni. So apa yang kita perlu buat, QR code ni kita akan letak depan kamera ni lebih kurang 30 cm je tu. Okay. Connecting. Please wait. Okey, bila dia dah connect QR code tu, maknanya dia membaca kita punya Wi-Fi password tu untuk dia pakai. Okey, kita dah dengar, kita tekan here scan successfully dan tekan next. Okey, sebentar dia akan buat connection dengan router dan kita tunggu sebentar lah. Connecting to your network. Tak lama, sekejap je. Tunggu sekejap dan semuanya akan berjalan dengan lancar. So anda boleh guna dengan iPhone, boleh dengan connection to Wi-Fi completed. Pairing to account completed, device online. Okay. Then after that, kita done. Kita tambah room. Kita letak dia dekat study room lah. Kamera ni sebenarnya tak tahu lagi nak letak kat mana. Jadi kita letak nama dia study. Okay, next. Okay, seperti anda lihat, kita dah ada satu kamera tambahan kat sini. Okay, kat sini kita just klik. Yang ini adalah kamera baru kita, yang kita baru set up tadi. Dan kalau anda lihat, ini adalah view dia lah. So kamera ni kita boleh kita boleh dia buat dia punya position. So anda lihat dia bergerak. Okay, so kita boleh kontrol dari jauh kamera ni. Kalau kita berada di luar, so anda boleh je ni. So dia punya view ni kita boleh sama ada pastikan kita nak kualiti 1080 atau kualiti 360 untuk view. Kalau internet anda laju, should be no problem, anda boleh letak laju lah. Okay, so sekarang kita akan tengok beberapa kamera yang kita dah pasang juga di tempat lain. Jadi kita akan buka yang ini. So ini adalah kamera di rumah lain, rumah lain. So kita boleh tengok lah dia punya angle tu. Okay, kita boleh pusing-pusingkan dia macam tu, pusing-pusingkan. Ni dah last point. Okay, kita boleh tengok ada kereta kita, security dia macam mana kan. Okay, kemudian kita boleh lihat lain pula. Okay, so kita tengok pula di parking area. Okay, mana anda boleh view rumah anda daripada lokasi yang berbeza-beza. Kalau anda dekat luar negara pun anda boleh tengok rumah anda dari luar negara. So ini dia punya ni view monitoring. Okay, so sekarang kita nak tunjuk living room. Okay, ini adalah ruang living room.
Kita juga boleh cakap dengan kamera ni. Maknanya kalau kita boleh bagi instruction pada orang yang berada kat rumah tu, apa yang berlaku dan kita nak dia buat apa. Jangan macam contoh anak tengah panjat TV tu kata, jangan panjat. Kita boleh tengok dari jauh je. Kalau macam anda ada maid, anda boleh tengok maid anda jaga anak anda macam mana. So kita boleh nampak lah daripada benda ni. Kemudian lagi satu, kita ada kat dapur juga. So kita boleh view lah, kita nak view mana, kiri kanan. So basically macam itulah. Mana selamat lah untuk kita at least ada kamera untuk kita surveillance rumah kita kan. So itu saja. So pada anda yang nak pasang video kamera ni adalah antara yang paling mudah nak pasang, sebab kita tak perlu connection dengan kamera kepada decoder. Kita hanya perlu sediakan power supply saja untuk kamera ni, dan selainnya diuruskan oleh app saja. So itu saja buat saya untuk review pada kali ini. Terima kasih kerana menonton, dan harap video ni dapat bantu anda. Jangan lupa support kita di link yang diberikan, subscribe, komen dan kalau anda nak beritahu kawan tentang kamera ni, share link ni pada kawan anda. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi di video-video akan datang. Bye bye.